Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana anda mencari notebook dalam bajet yang anda ada. So pada hari ini kita nak cuba cari notebook i5 dalam bajet antara 400.5 bajet 400 hingga 500.5 ya. So cara mudah nak mencari notebook adalah notebook pada harga yang tak cari, yang hendak kita kena ikut bajet yang kita tetapkan. Anda type notebook dan anda type prosesor i5 ya. So ini adalah prosesor Intel i5 yang kita nak cari. Kenapa saya mencadangkan i5 adalah kerana bagi saya, jika anda menggunakan Windows 10 dan anda adalah pelajar aliran sains, tidak ada masalah untuk anda untuk melakukan kajian saintifik dan untuk melaksanakan assignment yang telah diberikan oleh cikgu ataupun pensyarah anda. So kita lihat bajet di sini lebih daripada bajet yang kita kendaki dan kita boleh ubah sesuai mengikut bajet yang kita hendak. Pergi kepada kolom filter price dan seperti mana yang saya nyatakan, saya nak cari antara 400 dan 550 dan kita execute the filter. So bila kita execute the filter dalam pencarian kita ada beberapa notebook dan yang kita nak cari adalah Intel i5 ya. So di sini kita ada notebook yang pertama, kita dapat Acer TravelMate B113. So kita buka pada new tab dan di sini Intel processor tak nyatakan sama ada i5. So namun saya letakkan dia pada new tab. Di sini kita ada letakkan pada new tab. Di sini Intel Atom. So Intel Atom ni kita tidak buat masa ni. Kita nak mencari yang kalau boleh i5 ya. So di sini ada Intel i5 touch tablet combine. So ini kalau anda nak gunakan jenis tablet but from China, dan kita ada di sini, but di sini adalah desktop multiplex i5 third generation dan nyatakan juga sebagai i3 third generation. Di sini kita ada model Compact Pro. Di sini adalah i5 ya. Okey. Di sini ada i5. Baik, ini adalah model desktop. Kalau boleh kita nak dapatkan notebook. So yang lain-lain ni semuanya adalah desktop. So yang kita jumpa adalah 1, 2 saja dan mungkin kita ubah sesuai pencarian kita. Kita type di sini adalah laptop dan kita nak ya. Bila kita type laptop, cari di sini ada bajet yang 1000 lebih ke atas. Kita letak filter yang kita kendaki. Lagi sekali kita letak dalam bajet yang kita kendaki. So bajet yang kita kendaki di sini adalah antara 400 hingga 550 ataupun kita letak sini 450. So ada dah notebook yang dalam lingkungan ini. So kita dapat notebook ini kita dah jumpa tadi. Di sini Latitude, Atom dan yang lain-lainnya adalah desktop. So maknanya di sini ada 3 model sahaja dalam pricing yang kita ada. Di sini nyatakan ada 11 item. Di sini tak nyatakan berapa item yang ada. Kita boleh siasat pertama sekali sebelum kita decide mana satu kita nak pergi ataupun ikut bajet yang kita ada, kita siasat dahulu sama ada notebook ini sesuai ataupun tidak. Ikut kita lihat sama ada supportnya available dan tahun keluaran dia. So kita pergi ke carian Google yang baru dan kita boleh letak dekat sini timeline for example. So kita lihat, so notebook ni kita nyatakan adalah pada 2012 So notebook ni ada review yang dikeluarkan pada 2012. So notebook ni still ok. Kita jangka pada 2012 ok. Dan prosesornya bagaimana pula? Kita ada Wikipedia di sini, anda boleh siasat through Wikipedia. Kadang-kadang di sini ada beberapa versi daripada tahun-tahun keluaran dan prosesor-prosesor yang disupport. So di sini tadi yang kita cari adalah B113. So kalau kita lihat di sini TravelMate ni 210 dan ada di sini B113 tidak ada di sini. Tidak apa. Kita lihat pada prosesor dia pula. So apakah jenis prosesor yang digunakan oleh
PC ini. So dinyatakan di sini i5 third generation. So 3337U. So kita ada 3337U. So kita cuba cari i5 3337U. So di sini kita buka Google dan kita cari Intel 3337U. So i5 3337U. So sekejap 337 ataupun dia 3 kali 337U. Okey. So di sini kita boleh letak CPU comparison. Kita lihat sama ada okey ataupun tidak segi compare-nya. So kita ada Intel i5. So CPU ni ada. So ini CPU yang sebenar. So kegunaannya untuk notebook ada di sini dinyatakan core ada 2 dan threadnya ada 4. Jadi dalam memadai untuk kita buat virtualization. So CPU ini dikatakan first dikeluarkan pada tahun 2013. Maknanya notebook Acer Table Mac ni agak baru juga. So di 113 ni berdasarkan prosesor yang kita ada dekat sini. So ia menyatakan bahawa keluarannya yang pertama adalah pada 2013. So saya nyatakan owner ni mungkin beli notebook ni pertengahan 2013 ataupun awal tahun 2014. So dari segi performance wise ianya agak okey. So kita tengok ni di bawahnya adalah Intel dual core Celeron dual core T3550 dan di atasnya adalah Ryzen 5. So tak jauh dan di atasnya adalah Core i7 model 7700HQ. So bagi saya dengan benchmark ini saya rasa bagi saya okey lah jika anda nak memilih CPU ini So dari segi single threading dia pula dia punya kelajuan pun agak okey. So baseline-nya pun comparison-nya pun agak okey dan popularnya dia memang agak popular. So di sini kita ada satu model yang popular. Kita tengok yang kedua pula. So yang kedua ni dinyatakan Latitude 210 Intel processor. Ada modelnya tak prosesornya jenis apa. So kita cuma ada Latitude 2100. So apa yang kita boleh buat, kita tarik, kita copy paste ini dalam Google dan kita cari sama ada support atau tidak. So di sini kita dapati ada support dan dianya size 10 inci tahun 2010. So ini adalah notebook tahun 2010, maknanya yang lebih baik yang tadi yang kita jumpa itu adalah lebih baik. So kita ada di website Dell. So kita boleh buka di website Dell. So ini adalah lebih tepat. So di sini pun maklumatnya tak okey. Di website Dell Latitude 20 kita boleh features design ada, flexibility ada. Dari segi support memang tidak ada sangat. Cuma kita nak tengok dari segi spec So speknya tidak dinyatakan. Cuma ada driver manual dekat sini. Kita tak dapat detail mengenai speknya. Kita tak dapat detail mengenai speknya. So it's okay. So kita at least kita dah ada satu pilihan. Di sini kita ada satu lagi dinyatakan first generation. So kita boleh copy ni. Kita tengok first generation ini adalah Intel yang mana satu. Intel yang mana satu first generation. So apakah model first generation So kita boleh lihat Intel first model generation ni. So ada di Wikipedia. So kalau kita buka di sini i5 model first generation So kita ada Intel i-Core processor dan kita klik di sini. So di sini kita boleh lihat i5 first generation So kita ada model 750. Adakah sama ada 750 ini adalah first model So di sini kita ada dia punya maklumat frekuensi, kita ada maklumat memori. So dia memerlukan DDR3 1133 MHz. So ini adalah keluaran 2009, September 2009. Mana daripada pencahayaan kita ni, Excel ini masih lagi yang the latest one. So yang ini pula kita lihat. So ini nyatakan Intel i5 generation yang ketiga.
Okey. So apa yang kita dapat maklumat cuma ada model ni. Kalau kita copy dan kita siasat lagi di Google sama ada model ini sesuai ataupun tidak, kita beli. So ada support DCP model ini. Okey. So ini adalah cukup bagus. Kita buka website ni dan kita lihat apakah prosesor yang sesuai untuk model ini. So di sini dinyatakan prosesor yang sesuai adalah Intel Celeron 3200. So kita cuba tengok Intel 3200 ni adalah keluaran tahun bila ya. So, kita boleh letak pada carian Google dan kita cari prosesor ini. So ada dinyatakan di sini Intel Celeron i3200. Kita buka di Intel. So kita tengok di sini adalah Q3 2009 ya. Maknanya di sini berdasarkan pencarian kita, berdasarkan analisis yang kita buat, saya rasa ini adalah pembelian yang terbaik yang anda boleh beli dengan modal sebanyak RM500 lah. Saya nyatakan modal RM500 sebab dengan belanja pos apabila anda ingin membayar, saya rasa agak okey lah. So buat itu setakat itu saja buat masa ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga anda dapat membeli notebook yang terbaik untuk diri anda dengan bajet yang anda ada. Terima kasih.